Pengorbanan anggota prajurit negara jangan pernah dipandang sepi, kerana mereka menabur bakti tanpa mengira tempat dan masa. Selagi kudrat mereka diperlukan atas nama keamanan sejagat, di situlah hala tuju mereka, biarpun jauh beribu batu dari kampung halaman yang tercinta. Abang Bolhi bin Abang Doladi, begitulah namanya seorang anak Sarawak berketurunan Melayu, yang merupakan antara anggota prajurit anak Sarawak yang pernah bertugas di Malaya suatu ketika dahulu. Difahamkan ketika beliau menyertai satu operasi ketenteraan membasmi komunis Dujana di Perak, beliau mengalami kecederaan teruk. Namun seperti perumpamaan lama, Allah bisa tegal biasa. Setiap peristiwa hitam bukanlah titik noktah untuk tidak lagi berkhidmat. Sebaliknya, beliau tetap meneruskan kejayaannya sebagai seorang tentera, sehinggalah tempoh perkhidmatannya tamat sebagai seorang pegawai waran 2. Sekitar Jun 1971, Abang Bolhi yang pada ketika itu menganggotai 4 Regimen Ranger Diraja telah dihantar ke Sungai Kinding di Cemor, Perak. Berdasarkan kepada laporan yang diterima daripada orang asli di sana, yang melihat kelibat 30 ke 60 orang berpakaian seragam hijau di kawasan penempatan mereka. Menjelang tengah hari, pada tanggal 12 Jun 1971, kesemua unit Platoon Charlie diketuai oleh Kapten Mohana Chandran telah mula membuat rondaan di seluruh kawasan tersebut. Setelah memastikan kesemua perimeter kawasan selamat, barulah unit Platoon Charlie mula membina base camp mereka di Sungai Kinding. Hasil daripada maklumat awal daripada rondaan memangnya di lokasi tersebut merupakan antara kawasan perkemahan gerila komunis sebelumnya. Ini kerana unit rondaan Platoon Charlie telah menemui ada beberapa helai baju berwarna hijau disembunyikan di sebalik batu-batuan di kawasan tersebut. Kerana hari sudah menjelang malam dan gelap, maka Kapten Mohana sebagai ketua platoonnya telah mengarahkan kesemua mereka untuk berehat panjang, kerana pada keesokannya sudah tentu operasi mereka akan lebih dihebatkan lagi. Tenaga yang banyak akan diperlukan kerana bukanlah senang untuk menjejak dan mungkin juga akan ada berbalas tembakan dengan komunis sekiranya bertemu. Menjelang pagi, seperti yang dirancangkan iaitu pada tanggal 13 Jun, Kapten Mohana telah membahagikan unit Platoon Charlie kepada 3 kumpulan, dengan setiap kumpulan mempunyai 5 anggota di dalamnya. Ketiga-tiga kumpulan ini telah diarahkan untuk membuat rondaan pada 3 arah haluan yang berbeza. Abang Bolhi sebagai seorang ranger pada masa itu ditugaskan untuk menyertai kumpulan di bawah pimpinan Kapten Mohana bersama-sama dengan Las Kopral Rahman, Prebet Bajau dan Prebet Aliman. Pada sebelah tengah hari ketika menyelusuri denai-denai hutan di Sungai Kinding, iaitu pada satu aliran anak sungai kecil, yang mana ketika itu Abang Bolhi sedang cuba mengisi air ke dalam bekas airnya, telah menerima satu isyarat daripada ketuanya tanpa membuang masa. Dengan gerak yang senyap, beliau telah menghampiri Kapten Mohana. Bersembunyi di belakang pohon yang besar itulah, kedua-duanya mampu melihat ada kelibat 2 orang gerila komunis sedang merapati mereka. Sejurus selepas itu, tanpa mampu membuat sebarang strategi serangan, mereka sebenarnya sudah pun diserang terlebih dahulu oleh kumpulan komunis. Di saat itulah hamburan peluru menejah kepada kumpulan Abang Bolhi tanpa ada belah isan, dan sudah tentu biar nyawa melayang sekalipun, serangan balas tetap mereka lakukan. Di dalam keriuhan peluru bertali arus itulah, Abang Bolhi yang fokus menghalakan senjatanya merasakan kesakitan pada bahagian belakang dan tapak tangan kanannya. Apabila melihat kepada kecederaan, barulah diketahui bahawa peluru musuh telah menembusi bahagian belakang kanannya, sementara tapak tangan kanannya juga turut berlubang. Kerana kesakitannya amat sangatlah, barulah dia mengambil inisiatif untuk merangkak semampu yang boleh untuk sampai ke bahagian pokok yang lebih besar untuk berlindung. Dikatakan Abang Bolhi tiada jalan lain selain hanya mampu menembak apa adanya di sebalik pohon selagi kudrat masih ada. Sementara itu, rakan-rakannya yang lain terus membalas tembakan dan untung nasib mereka langsung tidak diketahui oleh Abang Bolhi pada masa itu. Akibat kecederaan parah itu juga menyebabkan Abang Bolhi tidak mampu bergerak, malah sehingga tiada lagi kedengaran bunyi tembakan kedua belah pihak. Beliau masih hanya kaku di situ. Pada masa itulah, beliau yang tidak tahu apa-apa telah menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah untuk keselamatan dirinya. Ini kerana sekiranya gerila komunis menemui beliau yang masih menyawa pada ketika itu, sudah tentu akan diseksa atau dibantai dengan senjata. Dikatakan hampir 3 hari lamanya beliau berlindung di pohon besar tersebut, barulah berjaya diselamatkan oleh pasukan penyelamat dari unit Bravo yang datang memberikan bantuan. Hanya selepas berada di base camp, barulah Abang Bolhi diberitahu mengenai keadaan anggota unit platoonnya. Kapten Mohana iaitu ketua platoonnya telah terkorban dalam serangan itu, manakala Prebet Bajau pula turut cedera parah. Hanya rakan anggotanya Las Kopral Rahman dan Prebet Alimat yang tidak menerima kecederaan. Begitulah ceritanya seorang anak Sarawak
yang juga menerima pingat kepujian Perutusan Keberanian KPK dari Yang di-Pertuan Agong atas keberaniannya di dalam satu operasi yang dinamakan Operasi Iblis di Hulu Kinta Perak pada tahun 1971. Terima kasih dan salam takziah kepada perwira kami yang gugur mempertahankan negara daripada terus dijajah oleh anasir-anasir luar. Pengorbanan dan keberanian anggota prajurit seperti Pegawai Waran 2, Abang Bolhi bin Abang Doladi jangan kita lupakan. Jika tidak kerana mereka, kami tidak akan kecapi keamanan yang ada sekarang. Semoga perjuangan anda menjadi contoh kepada anak-anak muda sekarang. Sekian, terima kasih.